For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan.
Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Hai semua, salam sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Mungkin siapa yang boleh dengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type ya dekat chat box. So Syaz tahu anda dapat dengar suara Syaz dengan clear. Alright, terima kasih semua. Okey, tajuk kita webinar kita pada hari ini iaitu Bina Trading Berjaya Menggunakan Reversal Signal. So webinar ini, buat makluman semua, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikenalikan oleh LiveChamp. Alright, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas keputusan pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenali Tuan Zafri Azizan. Kepada siapa yang dah kenal Tuan Zafri Azizan, anda pun dah tahu siapa Tuan Zafri Azizan, betul kan? Dan kepada siapa yang belum kenal siapa itu Tuan Zafri Azizan, mari kita kenali Tuan Zafri Azizan. Beliau merupakan co-founder untuk Lami International dan merupakan dia mempunyai experience di dalam dunia perdagangan sejak 2014 dan beliau juga mempunyai jumlah tontonan Facebook Live sebanyak 500,000. Apa khabar Tuan Zafri? Hai Syaz, Alhamdulillah sihat. Hai, dengar cerita Tuan Zafri Azizan baru balik pada Sabah. Yep, cuti panjang 3 minggu. Cuti panjang. Almost sebulan lah. Alright, okey. Sebulan. Syaz akan paskan webinar kita pada hari ini kepada Tuan Zafri ya. Thank you so much, Syaz. Okay, hai. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke webinar yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia pada hari ini. So, semua apa khabar hari ini? Sihat tak? Okay, saya nak tengok dulu siapa yang join pada malam ni. Okay, apa khabar semua? Okay, kita ada Tuan Halid, Muhammad Sabri, Tuan Abdul, ada Mazik, okay, Tuan Asul, semua. Macam mana? Okay tak? Hari ni macam mana? Ataupun beberapa minggu ni, kalau kita lihat di dalam market Bursa Malaysia lah especially, macam mana? Okay? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Okay, good. So macam mana korang punya trading? Especially saya nak tanya macam mana korang punya trade sebenarnya? Small profit, Tuan Muhammad Harizam, Alhamdulillah. Thank you so much. Yang lain macam mana? Ke ada yang sekarang ni kan, kita faham kan yang kita ada banyak sources, kita ada banyak tempat ataupun kita ada banyak tempat di mana kita nak dapatkan info sebenarnya. Okay? So kita faham sebenarnya apa yang kita dapat lihat untuk current market semasa, kita boleh katakan yang market dia tak menentu. Okay? Even kalau kita cuba lihat daripada KLCI sekalipun, okay, kita boleh katakan market KLCI itu memang agak suram. Even saya sendiri, okay, apa yang saya dapat nampak, kemungkinan untuk KLCI dia ada probability untuk dia continue naik sebab ada beberapa pattern yang kita nampak dekat dalam tu. Tapi dalam masa yang sama, kita tak expect dia akan bergerak naik ke atas dalam jangka masa yang singkat ni lah. Okay? So boleh dikatakan untuk masa current market situation adalah sesuai untuk kita trade dalam jangka masa yang singkat. Okay? Alright. So
pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukurlah kehadirat ilahi sebab kita dipertemukan pada majlis yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia pada hari ini, dan amat besarlah harapan saya sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan pada malam ni memberi korang sedikit sebanyak idea, and then lepas tu dalam masa yang sama memberi korang pengetahuan yang baru. Okay, and then lepas tu dalam masa yang sama korang dapat pengetahuan yang baru, korang boleh apply dalam market, dan insyaAllah sebab daripada apa yang kita belajar pada malam ni, korang akan dapat beroleh profit yang lebih banyak. Macam Tuan Rizalmon cakap, hari ni dia profit, minggu lepas dia loss. It's a part of the process sebenarnya. Okay, alright. So saya nak bagi tahu satu benda. Okay, saya berapa ramai yang first time sebenarnya? Saya nak tanya. Berapa ramai yang first time sebenarnya berjumpa dengan saya sebenarnya? Saya nak tahu. Okay, berapa ramai yang first time? Ada yang first time tak? Okay, Tuan Yahya. Okay, Tuan Muhammad Nizam. Tuan Ahmad Syamim. First time Tuan Ridwan. Okay, siapa yang second time? Say I. Siapa yang second time ataupun lebih lah? Okay, say I. Tuan Muhammad Sabri pun first time. Okay. Alright. Hai. Okay, Tuan Fauzi Okay. Okay, ni second time or more lah. Alright. Okay. Saya nak bagi tahu satu benda Okay. Mungkin sebenarnya saya faham yang korang banyak belajar. Okay, kita faham. Korang ada banyak belajar. And then dalam masa yang sama korang jumpa ramai speaker. Okay. Sebelum saya nak bermula ni, saya nak mohon keampunan kepada korang. Sempat kan, masih raya kan. Okay. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay. Saya nak mohon keampunan dan saya nak mohon sekiranya ada kekurangan, sebab saya nak bagi tahu cara penyampaian saya ni mungkin agak berbeza sedikit daripada sesi-sesi yang lain lah. Kenapa? Sebab saya kalau boleh, saya tak nak sesi saya ni terlalu skema. Okay? Saya tak nak sesi saya ni terlalu stressful. Sebab bukan apa, bila saya cuba letak diri saya sebagai seorang student masa saya pun pernah belajar. So saya faham sesuatu benda yang bila kita belajar tentang technical ni, especially tentang bahagian investment ataupun trading ni, kita faham satu benda ni memerlukan pemahaman yang tinggi. Okay, so bila memerlukan pemahaman yang tinggi adalah saya tak suka menyampaikan dengan cara yang orang kata, okay, alhamdulillah pada hari ni, so kita akan masuk ke dalam reversal signal. Okay, korang boleh buka, korang punya buku nota sekarang, muka surat 32. Baca sekarang. Siapa boleh baca? Tuan Adam Rizki, tolong baca sekarang. Okay, saya tak nak macam tu. Okay, kalau boleh saya cuba nak gunakan bahasa yang santai. Dan kemungkinan kadang-kala bahasa yang saya gunakan ni kemungkinan mungkin akan conflicted, tapi itulah cara saya nak mudahkan dan nak memahamkan korang sebenarnya. Boleh? Berapa ramai yang excited sebenarnya nak belajar pada sesi malam ni? Okay, boleh Tuan Anizam, thank you so much. Okay, siapa yang dekat dalam ni, dia first time sebenarnya. Maksud saya dia first time, dia tak pernah trade pun. Okay, dia tak pernah trade. And then lepas tu, ini first time lah kelas yang dia masuk, yang dia nak belajar. Ataupun dia belum buka account lagi and so on. Ada tak? Kat dalam ni, ada tak? Okay, saya nak tanya jugalah dalam masa yang sama. Mungkin ada yang experience trader kan dekat dalam ni. Okay, ada experience trader. Apa indikator yang korang gunakan? Ataupun strategi yang korang gunakan di dalam trading ni sebenarnya? Boleh saya tahu? Saya nak tengok dulu audience saya. Bukan apa, saya nak faham dulu audience saya, baru senanglah saya nak sampaikan sesuatu kepada korang. Okay, benda ni penting. So, kalau boleh bantu saya jawab. Buy on dip, buy on breakout. That's one of the strategy. Okay. Right. Apa indikator yang korang gunakan? Okay. Cukup komen. Moving average crossover. Bagus. Okay, Tuan Aiman. Ada lagi? Kita semua first time ni. RSI. Okay, Tuan Arizam. It's good. RSI. Momentum study. Bagus. Okay, right. So, pada malam ni sebenarnya, MACD, Bollinger Band. Okay, that's good. Okay, so pada malam ni sebenarnya, okay, saya nak bagi tahu satu benda yang topik kita adalah berkenaan tentang macam mana cara kita nak tengok sebenarnya reversal signal. Okay, so reversal signal ni, siapa yang tahu apa tu reversal? Boleh tak saya tanya dulu, siapa yang tahu apa itu reversal signal? Okay, ataupun apa yang korang tahu tentang reversal signal lah, saya nak tahu juga. Okay. MACD moving average cross apa ni? Convergent divergent. Allahu Akbar. Perubahan arah market, betul? Okay, Tuan Adam Rizki. Pertukaran trend. Iya ke?
Betul ke? Korang yakin ke dengan korang punya jawapan tu? Tak lah, gurau-gurau ya, betul. Okay, alright. So untuk pengetahuan korang semua tentang apa yang saya cuba nak sampaikan pada malam ni adalah satu benda yang dia berkaitan dengan kadang-kadang korang faham kan? Okay, ada first time trader kan dekat dalam ni, dia first time. So bila dia belajar, dia nampak kenapa harga ni kadang-kadang dia naik pergi RM5. Bila aku beli dekat RM5 kan harga dah naik. Tiba-tiba aku beli RM5 dia jatuh pula pergi RM3. Kenapa benda tu? Kenapa? So malam ni yang kita nak explain ni ataupun apa yang saya bagi tahu tentang reversal signal ni adalah cara kita nak lihat sebenarnya ataupun strategi macam mana kita nak tengok masa market tu dia tengah naik, adakah dia ada signal untuk menyatakan yang harga tu dia boleh jatuh. Itulah maksud dia reversal nak mudah faham nak mudah faham macam itulah. Ataupun masa market tengah jatuh, orang takut nak beli. Tapi kita nampak ada satu reversal signal dekat dalam tu. So itulah yang kita akan timing mana kita nak masuk. Okay? So pada malam ni saya nak explain lagi satu benda yang ada 3 benda sebenarnya. Okay? This is important. Saya nak korang take note benda ni. Ada 3 benda yang korang kena tahu sebelum korang nak belajar. Yang pertama adalah what. Second is why. Dan yang ketiga adalah impact. Okay? Dalam majlis ilmu sebenarnya, sebelum korang nak belajar sesuatu benda, korang kena sentiasa tanya ketiga-tiga benda ni. Okay? Kalau korang dapat dengar saya, korang boleh tolong komen what, why dan impact. Okay, so yang pertama adalah what. What ni adalah apa yang korang akan belajar sebenarnya. Okay, tak kira lah mana-mana pun korang pergi, di mana korang nak korang nak pergi sana ke sini ke and so on, apa yang korang akan belajar pertama. And then yang kedua, korang kena tanya diri korang. Kenapa korang kena belajar benda tu? Why? Why korang kena belajar benda tu? Okay, why? And then yang ketiga pula, yang ketiga, lepas korang dah belajar, korang tahu apa yang korang belajar, kenapa korang kena belajar, dan korang kena faham juga apa impact dia terhadap diri korang tentang apa yang korang belajar ni. Okay, boleh-boleh. Berapa ramai yang excited sebenarnya nak continue, sebenarnya nak belajar pada sesi malam ni? Okay, cepat komen laju-laju, cepat. Komen. Okay, alright. Alright, okay. So tentang reversal signal ni, boleh boleh. Okay, alright. Thank you so much. Yang tak komen ni macam lemau lah, macam kau nak belajar ke ni? Hello, testing. 1, 2, 3. Tak, gurau-gurau. Alright, so jom kita tengok. Okay, izinkan saya share skrin dahulu. Okay, kejap Nampak skrin saya tak? Okay, alright. Tak nampak Alright. Okay, kejap Okay. Alright, dah nampak Okay, alright. So tentang reversal signal ni sebenarnya adalah saya panggil benda ni sebagai reversal signal ataupun sebenarnya dia adalah part of the reversal pattern. Okay, sekejap. So reversal signal ni adalah dia merupakan satu pattern yang terbentuk daripada satu pergerakan arah harga, candle untuk memberi kita isyarat perubahan arah. Macam tadilah yang korang komen untuk kita tengok perubahan arah. Betul lah tu. Okay? Right. So analogi dia macam ni. Kronologi dia, pergerakan dia, reversal pattern ni. Yang pertama, apabila market dia berada di dalam keadaan downtrend jatuh ke bawah, downtrend, dan bila kita nampak signal, itulah isyarat yang harga dia boleh memberi kita, dia bagi tahu kita dengan lebih awal yang harga dia boleh berubah kepada uptrend. Dan kronologi yang kedua adalah apabila market tengah uptrend, bila market tengah uptrend dan apabila kita nampak satu reversal signal ke dalam tu, dia dah bagi kita isyarat yang market akan downtrend. So bila kita nampak market, contoh, boleh saya tahu tak apa chart pattern yang korang tahu? Katakanlah, siapa yang familiar dengan rising wedge dekat dalam ni? Ada yang familiar tak? Katakan masa market dia tengah continue naik, korang nampak rising wedge. Apa yang korang buat? Ada cloud, it's a part of the Ichimoku ataupun candlestick pattern lah cup and handle, yes, betul. Contoh, korang nampak cup and handle, apa yang korang akan buat? Of course, korang akan tinggalkan.
Okay, korang akan tinggalkan. Sorry, inverted cup and handle. Inverted cup and handle. Korang nampak? Of course, korang akan cuba elakkan nak masuk. Itulah kenapa kita kena belajar tentang reversal pattern. Okay, so apa kepentingan dia sebenarnya? Okay, untuk kita bina trading berjaya di dalam reversal pattern ni. Okay, yang pertama adalah untuk elakkan daripada kita rugi besar. Okay, nak elakkan rugi besar. Macam mana nak elakkan rugi besar? Macam tadilah kita expand kan. Masa market tengah uptrend, kita nampak satu chart pattern, so kita akan elakkan daripada masuk. Okay, ni betul kadang-kadang saya ada ada satu story saya nak cerita. Siapa nak dengar cerita saya? Okay, saya nak expand sekejap tentang benda ni. Nak Okay. So pada 2 ke 3 minggu lepas lah sebenarnya. Okay, kejap Okay, kita tak habis lagi. 2 ke 3 minggu lepas sebenarnya, saya ada seorang rakan ni lah. Seorang rakan di kontak saya Dia kata dia nak buy dekat saham tu. Dia nak buy lah dekat saham ni. Kata dia. So dia ni boleh dikatakan rakan saya yang dia tak berapa familiar. Dia tak berapa familiar lah dengan chart pattern bagai ni kan. So dia tanya dekat saya, boleh tak aku beli dekat kaunter ni? Aku nampak dia dah murah, kata dia. So saya pun katalah kan, tak boleh ni. Sebab aku dah nampak dia satu benda. Satu benda yang aku nampak pattern dekat dalam ni, tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. And then tiba-tiba dia reply dekat saya, dia beritahu, aku dah beli dah. And then tiba-tiba besok dia harga semakin jatuh dan semakin jatuh sampai dia tak boleh nak buat apa-apa. Okay, dia tak tahu nak buat apa. Serius. Okay, so itulah kenapa kepentingan sebenarnya untuk kita belajar tentang benda ini adalah untuk elakkan kita daripada rugi besar. Okay, right. Saya sambung Okay. Yang kedua adalah untuk elakkan kita terbeli di kawasan harga yang berpotensi untuk semakin jatuh. Ada kan kadang-kadang korang nampak market ni dia nak jatuh lagi. Dia dah jatuh, korang nak cubalah nak beli kan, tiba-tiba dia semakin jatuh lagi. Itulah kita nak cuba elakkan. Yang ketiga adalah untuk kita cari timing sesuai untuk kita buy on dip. Tadi saya nampak ada orang digunakan strategi buy on dip. It's good. Okay. So korang berada di tempat yang betul lah. Okay. Yang keempat adalah untuk kita mencari timing sesuai untuk jual. Sebab kita faham ada setengah orang dia cuba buy on dip dekat bawah. Market semakin naik dan semakin naik. Lepas tu dia tak tahu mana dia nak jual. Mana aku nak take profit Mana aku nak take profit? So inilah cara dia. Bila kita nampak je contoh, kita nampak je ada satu reversal pattern, market uptrend dan dia berubah kepada downtrend, situlah timing kita nak gunakan. Yang kelima adalah untuk membuat keputusan tangkap pisau dengan sistematik. Dan yang keenam adalah untuk membantu mengawal emosi kita di dalam trading. Okay. Right. Okay. So untuk reversal pattern ni, tadi saya tengok tak ramai yang komen mungkin tak ramai yang familiar kot dengan reversal pattern ni. Okay. Right. So saya explain sedikit. Untuk reversal pattern ni sebenarnya, dia ada banyak reversal pattern ni ada banyak sebenarnya. Tapi saya akan simplifykan benda ni dan saya akan explainkan berdasarkan kita punya waktu lah. Okay. Jenis-jenis reversal pattern ni adalah yang pertama, kita panggil sebagai wedges. Okay. Wedges. Siapa yang tahu apa ni wedges? Bukan cheesy wedges Cheesy wedges tu lain. Okay. Cheesy wedges tu korang lapar kot. Okay. So wedges. Yang pertama adalah wedges. Yang kedua adalah candlestick, reversal. Yang ketiga adalah channel. Keempat adalah head and shoulder. Dan yang kelima adalah double top. Dan keenam adalah double bottom. Siapa yang familiar dengan semua yang saya tunjukkan dekat dalam chart ni? Okay. Siapa yang first time nampak? Boleh tolong komen dekat bawah. Okay. Cek komen. First time. Ada yang first time? Tak ada. Semua dah familiar dengan benda ni. Oh, saya expect semua memang experience trader lah kat dalam ni. Okay, wedges kurang familiar. Okay, Tuan Muhammad Sabdi. Okay, tak apa, saya akan explain lepas ni. Okay, first time. Tuan Nur Azhar. Okay, it's good. Okay, thank you so much. Okay, sampai sini ada apa-apa persoalan tak? Maksud saya, korang masih boleh catch up tak benda ni? Jangan risau, saya akan tunjukkan melalui graf ataupun chart. Kita panggil chart. Kita akan tunjukkan melalui chart.
Okay, tapi sebelum tu saya nak tunjukkan korang teori penting. So please kalau boleh ambil buku korang, okay, tulis ni. Okay, boleh? Boleh. Alright, thank you so much. Okay. So dia ada banyak sebenarnya, okay? Betul. Dia boleh gunakan untuk uptrend dan downtrend. Untuk reversal pattern ni sebenarnya, untuk wedges, untuk candlestick reversal ni dia ada banyak. Candlestick reversal dia ada apa? Hammer, dia ada morning star, dia ada shooting star, kan? Dan lepas tu dia ada apa lagi? Tweezer bottom lah. And then lepas tu kita ada harami, and then kita ada engulfing dan banyak lagi sebenarnya. Okay? Dia ada single candle, and then dia second dia ada combination. Okay? Single dan combination. Dan combination ni dia boleh jadi 2 batang dan 3 batang. Dan kita ada channel. So channel ni biasalah 2 parallel tu. Dan lepas tu kita ada head and shoulder, kepala dan bahu. Dan kita ada double top, double bottom. Banyak lagi sebenarnya. Okay? Triple bottom, triple top and so on. Okay. Tapi fokus kita pada malam ni adalah tentang wedges. Okay? So saya nak explain kepada korang tentang wedges. So apa benda adalah wedges ni sebenarnya? Okay, so wedges ni adalah salah satu reversal pattern. Okay, samalah yang macam kita explain kan, dia bagi kita timing ataupun dia bagi kita isyarat sebenarnya yang kalau contoh market tengah uptrend, kita tengah ni tau, kita macam orang ramai kata belilah market ni, belilah tu. Kau belilah ni sekarang, tapi kita nampak satu pattern ni. Contoh, kita dapat wedges. Gila aku nak beli. Memanglah betul tak confirm dia jatuh, tapi gila aku pun tak berani. Okay? So itulah maksud dia. Right? Okay. So second is kita boleh katakan untuk wedges ni sebenarnya kita boleh dilihat sebagai bentuk kon ataupun menguncup lah seperti daun semalu. So untuk wedges ni sebenarnya dia ada 2 types wedges sebenarnya. Yang pertama adalah broadening wedge. Yang kedua adalah rising and falling wedge. Okay, so saya panggil wedges sebab dia ada banyak wedge. Apa ni kita kata? Dia ada rising wedge, falling wedge, and then broadening wedge. So itulah maksud kita wedges. Dan pada malam ni saya akan cuba explain 2 benda sebenarnya. Okay, 2 benda. Yang pertama adalah tentang rising wedge dan yang kedua adalah tentang falling wedge. Okay, so rising and falling wedge ni sangat penting untuk kita tengok di dalam saham lah, especially saham. Alright. Kejap saya nak tunjukkan dekat korang dulu dekat dalam dekat dalam chart alright. Kalau korang nampak skrin saya, korang boleh tolong komen nampak saya nampak kot. Alright. So, malam ni kita nak explain tentang 2 benda. Yang pertama adalah falling wedge. Yang kedua adalah rising wedge. So untuk falling wedge ni sebenarnya, adalah apabila market dia berada di dalam keadaan downtrend. And then lepas tu kita dapat nampak yang pergerakan dia ni menguncup. Ingat tadi dia punya point is menguncup. Sekejap saya ubah color jap. Daripada dia punya dia punya higher high dan higher low ni bergerak dalam keadaan menguncup. Ini maksud dia falling wedge. So bila kita nampak falling wedge ni, market dia bergerak dalam keadaan macam ni, so kita expect yang market dia ada potential untuk melakukan reversal ke atas. So ini tentang falling wedge. So untuk rising wedge pula, pergerakan dia sama, cuma dia bergerak dalam keadaan menaik. Menaik. So bila kita nampak market dia jadi macam ni, contoh kita nampak market dia gerak macam ni, so kita dah plot, kita nampak yang market dia ada potentially untuk melakukan reversal. Nampak tak color merah ni? Nampak kan color merah ni? Color merah ni lah adalah maksud saya benda ni menguncup. Sampai sini ada apa-apa persoalan tak?
Okay, right. Boleh saya teruskan? Tidak, tak ada Tiada pula. Okay, siapa orang Sabah? Ada orang Sabah kan malam ni? Okay, ada orang Sabah kan malam ni? Okay, mau tahu dulu, ada orang Sabah kan? Saya balik Sabah itu cuti panjang dekat 5 tahun pula. Melampau 5 tahun. Dekat 1 bulan juga. Dekat 1 bulan juga lah. 1 bulan saya cuti hari itu. 1 bulan saya cuti. Oh, sendakan, Tuan Ridwan. Saya di KK. Wife orang Sabah, Tuan Ahmad Syamim. Okay, right. Cuti raya hari itu kan. So, banyaklah urusan dengan mak lagi. Mak ada ni, ada tu. Banyak kita nak urus. So, paksalah saya expand masa saya dekat Sabah. Okay, alright. Okay. Sekejap saya nak tunjukkan. Kalau market sideway dia tak kalau market sideway dia tak akan appear macam ni. So katakan kita nampak market dia sideway kan. Contoh macam ni. Dia tak ada pattern ni. Oh, sorry, kalau market sideway dia lain pula. Okay, contoh market sideway macam ni kan. Dia bukan rising and falling wedge. Dia jadi pattern lain pula. Okay, dia dah jadi pattern lain. So ini pattern yang kita panggil sebagai pattern lain pula, symmetrical triangle. Ini lain pula. Okay, ini lain. Okay, right. So saya tunjukkan korang dekat dalam case tadi. Sekejap ada yang saya nak tunjukkan kejap. Okay. Display. Benda ni. Sekejap maafkan saya. Okay, right. Okay. Mana dah zoom tadi? Okay. Alright. Okay, saya nak tunjukkan korang dekat dalam case tadi sikit. Nampak skrin saya? Okay, right. So ini sebagai contoh dia. Kita nampak market di tengah bergerak dalam keadaan downtrend. Okay, so kita nampak market downtrend. Okay, market downtrend macam ni. So kita nampak. Okay. Mana dah? Okay, right. So kita nampak market di tengah bergerak dalam keadaan downtrend. So kita plot benda ni awal-awal. Sebab expectation kita yang market akan reverse ke atas. Okay, kita tengok Clear drawings. Okay, alright. Jom kita tengok. Okay, ini after. Ini maksud saya. Ini maksud kita sebenarnya yang market akan melakukan perubahan arah. So tadi market downtrend, kita nampak falling wedge. So kita nampak falling wedge, then pump. Expectation kita market akan naik. Okay, right. So next, tenaga nasional. Sama juga market tengah downtrend. Kita expect yang market akan naik ke atas, reverse. Then kita tengok. After, market terus naik ke atas daripada berapa ni? RM10 ke RM15. Itu sebagai contoh dia. Okay, so jom kita tengok dekat dalam bahagian graf pula. Semua masih okey? Masih okey kan? Boleh saya teruskan? Okay. Alright. Okay. Alright. Nampak skrin saya tak? Nampak? Oh, okay. Right. Okay, alright. Okay, thank you so much. Okay, alright. So macam sekarang ni, katakan kita nampak market tengah bergerak. Okay, saya ambil contoh Widat So kita nampak market dia tengah bergerak dalam keadaan downtrend. Market obviously tengah bergerak dalam keadaan downtrend, betul? So masa market tengah downtrend, so apa yang kita akan nampak adalah kita akan cuba plot benda ni. Di bawah ni dia macam menguncup kan? Okay. Mula-mula daripada atas ni kita nampak dia jatuh macam ni. Yang di bawah ni pula dia jatuh macam ni. So dia seakan-akan menguncup. Okay, itu maksud saya menguncup. So kita akan plot benda ni. Daripada poin atas ke bawah. Untuk poin yang atas, untuk poin yang bawah kita akan plot sama juga seperti macam ni. So kita nampaklah market dia tengah berada dalam keadaan downtrend. Tapi kita nampak ada reversal signal kat dalam ni. Okay, reversal signal. So, jom kita tengok. Cuba lihat. Katakanlah, katakan kita nampak dekat level ni dia dah mula reverse.
So, kita nampak, kita tengok. Sekejap, saya cuba forward sekejap. Play. Okay, dia jatuh. Okay, so kita relax dulu. Relax dulu. Okay, alright. Kita ubah semula kita punya main point tadi ke bawah. Okay, alright. So, inilah yang kita maksudkan. Kita cuba adjust. Kita adjust. Okay, kita nampak. Okay, right, market tengah. Okay, masih bergerak lagi. Masih menguncup lagi. Okay, sekejap. Let dulu. Kita play dulu. Okay, dah mula breakout dah. Dah mula breakout. Okay, mula breakout. Okay, pop, naik. Naik. Pop, lama jatuh semula. Okay, tak apa. Okay, alright. Tak apa. Kita cuba tengok. Okay, saya play sampai habis lah. Okay. Bapak lambat. Okay, alright. So, kita boleh katakan yang market dia tak straightforward naik. Okay, right. Lepas tu apa yang berlaku? Dia pump terus dia naik ke atas. Okay. Right. Macam mana nak masuk dan keluar? Berapa banyak persen nak take profit? Itu saya akan explain kemudian dekat dalam kita punya session Q&A. Lepas ni kita ada session Q&A. Saya akan explain tentang benda tu nanti. Right. So, ini maksud dia tentang untuk Widat. So, kita boleh nampak lah market dia terus reverse naik ke atas. Right. So, contoh, katakan. Tadi saya dah nampak orang katakan dia nak cuba buy on breakout. So, bila dia nampak market jadi macam ni, dia dah nampak falling wedge, dia nak cuba buy di area level 33 sen. So, kalau lah contoh kita nampak 33 sen ni, kita ambil contoh current situation dekat level ni lah. Dekat level ni. Dekat level ni je. So, boleh dikatakan berapa persen dah dia punya profit? Adalah lebih kurang 84% lebih kurang. Okay, 60% lah lebih kurang. Okay, from the highest, contoh dia take profit, lepas dah reversal, ada market dekat level ni, dia nak take profit dekat 60%. Okay lah. 60% saya nak tanyalah, besar ke bagi korang? 60% okay tak? Katakan. 60%. Besar? Besar ke? Tak besar je. Bukan semua trader saham dia nak, kalau boleh, nak limit up je ke sentiasa. Okay, alright. So 60%. For me, it's good enough. Okay, it's good enough, 60%. Alright. So, siapa yang hati kuat lagi, kalau dia hold, dia berani, dia tahu ada fundamental bagus, and so on, dia hold, mungkin dia boleh dapatlah sampai 78%. Contoh. Okay, alright. So, ini contoh yang pertama. So, saya nak tunjukkan korang dekat tenaga, tenaga nasional. Okay, alright. So, untuk tenaga nasional pun sama. Okay. Okay, macam ni saya dah nampak satu pattern dekat dalam ni. Pun sama juga. Sebenarnya saya tapis benda ni daripada daily. Okay, sama juga. Kita nampak. Saya cuba plot dulu. Alright. Okay, right. So kita dapat nampak pattern yang sama. Market downtrend. Ada orang kata gila kau ni nak beli. Tak boleh lah, mana boleh beli. Okay, tapi kita nampak sesuatu dekat dalam ni. Itu one of the reason kenapa kita nak beli. Kita dah nampak falling wedge. So, bila kita nampak falling wedge, sama juga katakan, bila market dah reverse, macam mana pun saya nak buy juga. Saya nak cuba juga beli di area level ni. Contoh, ada jenis trader, dia jenis yang ni tau. Dia jenis yang, aku tak boleh. Aku nampak je nak reverse ni, aku terus nak beli, kata dia. Okay, right, tak apa. Katakan, korang beli based on breakout previous candle lah. RM11, 3%. So, okay. Kita cuba tengok. Saya play terus Alamak, jatuh, pap. Tapi lepas tu apa yang berlaku? Dia terus naik ke atas. Macam case dekat tenaga ni, dia straightforward. Okay, tadi saya tunjukkan contoh yang tak straightforward. Untuk tenaga, saya tunjukkan contoh yang straightforward. Okay, so katakan, market dah semakin naik. Kita trail je lah. Apa nak? Ni kan, kita trail je. Trail, contoh. Berapa persen dah? Kalau kita ambil daripada highest point. Bolehlah 30% lebih kurang. Bolehlah 30%. 30% okey bagi korang. Tak cukup? Cukup? Okey. Bolehlah kan? Bolehlah. Okeylah juga. At least better daripada kita tak. Daripada kita keep on continuing loss pula. Okay? Alright. Okay. So tadi saya dah explain tentang falling wedge. Sekarang saya nak tunjukkan satu contoh di dalam rising wedge. Boleh tak saya nak tanya korang,
boleh tak bagi saya satu stocks? Okay, contoh satu stocks yang saya nak gunakan untuk kita punya tujuan pembelajaran. Okay. Okay, cuba korang komen apa counter yang korang nak. Aimless. Okay, Tuan Aiman, jom kita tengok aimless. Tuan Aiman first so saya tunjukkan aimless. Okay, contoh yang terbaik untuk aimless. Ini simple. Okay, kita tengok pula rising wedge rising wedge. Okay. Contoh market dah continue naik ni. Market continue naik. Korang sendiri nampak kan? Katakan market tengah naik. Bukan apa benda ni penting. Kenapa? Sebab bukan apa. Contoh, masa market current price RM16. Ada orang kata market ni boleh continue naik lagi. So sebelum kita buat decision apa-apa, kita tengok dulu dekat dalam market. Dia boleh pergi ke tak? Okay, so kita tengok. Okay, saya dah nampak rising wedge kat dalam ni. Saya dah nampak rising wedge. Dari sinilah, okay, dari sini. Saya dah nampak rising wedge. Okay, ada rising wedge kat dalam ni. So, gila. Kalau saya tak boleh ni, aku nampak rising wedge. Bahaya. Serius bahaya. Okay, dia mengencap. Serius bahaya. Aku tak nak. Bahaya. So, aku nak elakkan. Tapi kalau dia naik pun tak apalah. At least aku pay capital terjaga. Mungkin aku terlepas peluang. Tapi aku tak hilang duit. Okay, itu sebagai contoh. So, kita expect dia akan jatuh. So, jom kita tengok. Saya play terus Okay, right. Pam. Nampak? Nampak? Terus play lah. Tengok apa cerita. Apa cerita? Ini sebagai contoh dia yang kita nak tengok. Ini sebagai contoh dia. Tengok untuk current price dia telah berada di dalam keadaan daripada berapa ni tadi? Highest RM20 pergi 67.5 sen. So boleh dikatakan more than lebih kurang 50% lah. Okay, right. Ini untuk rising wedge. Okay. Ada lagi tak? Ada lagi? Okay, cek komen. Saya nak tengok. Okay, tadi Tuan Adam Rizki. Tuan Adam Rizki. Mana dah tadi komen? Oh, Adam Rizki. Okay, Tefi Kita tengok Tefi pula. Tefi ada tak? Okay, kita cuba tengok apa yang kita belajar. Okay, alright. Okay, dekat weekly tak ada. Saya cuba buka dekat daily. Ada wedges tapi lain punya wedges pula. Okay, ada. Okay, ada contoh terbaik. Okay, saya cuba replay. Okay, alright. So, saya dah nampak satu ni. Contoh Tefi. Sama juga kita dah nampak satu pattern falling wedge. So, falling wedge, kita plot lah daripada poin atas ni. Betul ke? Boleh lah. Okay, right. Kita plot. Kita cuba plot. So, bolehlah kita katakan dia falling wedge juga, tapi dia contoh yang tak berapa cantik sebenarnya, tapi untuk tujuan pembelajaran kita tunjukkan. Okay. So ini expectation. Okay, so kita tengok. Okay, naik pump. Macam case ni dia straightforward. Dia touch je bahagian support level ni, dia terus straightforward naik ke atas. Right? So boleh dikatakan kalau lah contoh kita cuba beli di area level berapa ni? 72.5 sen. Katakan market dah naik sampai ni kan. Naik sampai level atas gila-gila ni. So bolehlah kita katakan yang kita dah ada potential profit lebih kurang berapa? 73%. So 75% lah lebih kurang. So kita masuk 10,000, 75%, berapa dah kita punya profit? Okay, 10,000, 75%. Kita dapat 7,000 lebih, 7,500, 7,000 lah. Okay, 7,000 lah. Ya ke? Yalah betul lah. Okay, almost 100% kan. Okay, alright. Ni falling wedge. Falling wedge lah saya nampak tadi. Okay, alright. So far sampai sini, ada apa-apa persoalan tak? Dapat tangkap tak? Masih boleh teruskan tak? Faham? Simple kan? Simple kan reversal pattern ni? Simple tak? Kan? Tak susah mana kan? Nak baca. Simple. Serius. Simple. Okay? Alright. Saya dah tunjukkan tadi. Contoh. Mata kena tajam nampaknya. Betul? Sebenarnya dia macam ni. Okay, saya nak explain satu benda sebenarnya. Okay, so
kita ni sebagai orang dewasa, saya nak bagi tahu korang, sebagai orang dewasa lah, nak bagi tahu korang kita sebenarnya ada satu perkara yang kita panggil sebagai andragogi. Andragogi. Siapa pernah dengar apa benda lah andragogi ni? Siapa pernah dengar? Tak pernah. Okay. So andragogi ni adalah salah satu benda yang kita panggil sebagai adult learning process. Okay, adult learning process. Di mana kita panggil benda ni sebagai 70, okay, 70, 20 and 10%. 70, 20% dan 10%. So maksud dia apa yang kita belajar pada malam ni? Okay, malam ni kita belajar kan, korang dah belajar daripada ni, kita belajar raising wedge, falling wedge, nampak tadi apa ni reversal pattern and so on. Ini cuma 10% sahaja. Okay, 10% sahaja yang korang belajar. Benda ni 10% sahaja. Okay, another 20% sebenarnya adalah daripada idea ataupun persoalan orang lain. So, macam contoh, kita punya sesi bersama Bursa Malaysia ni, kita run selama sejam tau. Sejam kita belajar, and then kita ada masa 30 minit untuk Q&A. So, daripada persoalan rakan-rakan kita lah kita akan dapat idea sebenarnya. Okay, itu 20%. So, kalau kita stay sehingga habis, so kita dapatlah 30%. Another 70%, siapa boleh tolong jawabkan? Kita nak dapatkan daripada mana? Adult learning process. Adalah daripada practice. Yes, saya setuju. Tuan Muhammad Farizul, Tuan Aiman, Tuan Ahmad Syamim. Homework. Tuan Faizah, pengalaman. Yes, betul. Saya setuju. Practice, bila kita banyak practice, kita banyak buat homework, kita akan jumpa banyak pengalaman. Okay. Saya boleh katakan, rising and falling wedge ni boleh dikatakan most of the powerful powerful pattern yang saya dan Tuan Lami gunakan. Siapa kenal Tuan Lami lah. Okay. Kita suka, bila kita nampak pattern ni, serius, kita akan, dia sangat powerful. Tapi bukanlah kita katakan winning rate dia 100%. Tak ada. There are no such things. Strategi di dunia ni, dia bagi kita winning rate 100%. Tak ada. Tak wujud langsung. Kalau ada, saya nak berguru dengan dia. Biarlah bayar kelas harga berapa, 50,000, saya sanggup. Sebab 100% kan. Dia tak ada. Okay. So, dia ada juga dia punya cacat celah. Wedges ni macam pennant ke? Tak. Dia tak macam pennant. Pennant macam ni. Sampai sekarang saya masih blur nak bezakan pennant dengan symmetrical triangle. Tapi dia lebih kurang sama je sebenarnya. Okay. Wedges ni, dia sebenarnya dia pergerakan ni macam menguncup. Macam tu, menguncup. Okay, yes, betul. 10 is learning, 20% is idea. 70%, sorry. 10% learning, 20% idea. 70% is practice. Okay, sebab bila kita practice ni, okay, bila kita banyak practice, benda akan melekat dalam kepala otak kita yang kita panggil sebagai synapse. Okay, synapse. Synapse ni adalah kita nak kuatkan kita punya. Macam contohlah, saya nak tanya korang. Korang masuk dalam kereta, korang drive. Adakah korang akan buka lagi buku manual tu? Okay, aku drive. Aku nak drive lah. Kejap. Ambil buku. Kejap. Ambil buku ni. Oh, nak start engine dulu. Lepas tu kena betulkan. Tak kan? Macam pelik rasanya kan kalau kita jumpa driver macam tu. Macam nak campur je muka dia. Tak, kita tak buat macam tu. Bila kita masuk kereta, kita on je, kita dah tahu dah. Kalau manual driver, kita tahu dah nak pijak clutch, and then kita masuk gear, jalan macam biasa. Okay, itulah maksud dia synapse yang kuat. Kita dah biasa benda tu. So itu yang saya cuba maksudkan. Bila kita biasa melukis, kita biasa nampak benda ni, insyaAllah benda ni senang je. Senang, tak susah sebenarnya. Okay, alright. So kita habiskan kita punya slide sedikit. Okay, kejap ada satu slide. Benda ni penting sebenarnya saya nak explain kepada korang. Sebab most of the time trader ni dia terlalu overconfident. Siapa pernah experience benda tu? Saya lah. Okay, saya mengaku. Saya pun trader juga. Okay, saya pernah experience benda tu. Saya terlalu overconfident. Okay, bila saya terlalu overconfident, saya terkena. Okay, masa tu tak ada ilmu lagi. Baru belajar satu benda. Rasa diri dah pandai. Saya lah masa tu, saya. Terlalu jahil lagi masa tu. Baru belajar satu benda dah rasa diri pandai. Lepas tu market tak jadi macam apa yang kita nak. Dan lepas tu saya pun tak tahu nak buat apa. And apa yang berlaku, habis duit saya. Okay, duit study saya dulu. 2014, 15 macam tu. Duit study.
Okay, duit study habis. Alright? Nak expand dengan korang benda ni. Okay. So, saya nak explain tentang kesilapan trader di dalam penggunaan wages ni. Okay. Yang pertama adalah dia tak ada money management. Okay. Apa pun yang kita buat sebenarnya, apa pun yang kita lakukan dalam trading ni, kita kena ada money management. Ada siapa tak yang masih tak faham apa tu money management? Saya boleh expand kalau nak. Money management. Faham tak? Saya boleh explain. Boleh juga. Okay, saya explain lah. Okay. Nak memudahkan pemahaman korang sebenarnya. Money management ni dia umpama macam ni. Ada orang bekerja tak dekat dalam ni? Katakan korang bekerja sebagai seorang doktor. Alright, sebagai seorang doktor. So doktor ni bolehlah gaji dia boleh tahanlah mungkin dalam RM10,000. Okay, RM10,000. So dalam RM10,000 ni, okay, doktor ni dia dah berkahwin. Lepas tu dia ada anak. Anak seorang masih kecil, dan anak seorang masih sekolah, dan anak seorang dia dah masuk universiti. 3 orang anak. Right. So duit yang dia ada ni, and then dia ada kereta juga. Okay. Duit yang dia ada ni adalah dia akan bagi nafkah kepada bini dia. And then second thing is dia akan berikan kepada anak dia. Baby, beli susu, beli pampers, beli ni, beli tu. And then anak dia yang sekolah rendah. Dia akan buat budgeting lah daripada duit RM10,000 tu kan. Dia takkan habiskan duit dia RM10,000 untuk keinginan dia. Dia akan allocate budget dulu. Aku akan bagi mungkin 10% dekat sini, 20% dekat sini. Anakku universiti, aku kena beri dia RM3,000. So, katakan duit lebihan tu adalah barulah dia akan gunakan sebenarnya untuk dia punya keinginan. So samalah juga bila kita nak trade ni. Bila kita nak trade ni, tolong jangan sesekali gunakan duit gaji korang. Okay? Gunakan duit lebihan. Bukan apa? Sebab orang sentiasa ingatkan benda ni, sentiasa pesan benda ni adalah untuk mengelakkan korang daripada tak makan, habis duit, tak boleh nak buat apa, rugi dalam market. Okay? Lepas tu tak boleh nak makan, tak ada duit. Lepas tu terpaksa nak meminjam sana sini. Ini experience yang betul pernah berlaku sebenarnya. Okay? Right? So itulah tentang money management. Yang kedua adalah dia trade tanpa trading plan. So trading plan ni dia basic things. Dia ada 3 perkara sebenarnya. Berapa? 3 perkara. Bila kita nak trade, kita kena ada entry point. Yang kedua kita kena ada timing di mana kita nak cut loss. Dan yang ketiga, kita kena ada timing di mana kita nak take profit. Right? So itu ketiga-tiga benda yang kita kena tahu. Right. Yang ketiga adalah dia tak tahu nak buat decision. Kadang-kadang ada setengah orang sebenarnya dia tak ada backup plan. That's why kenapa dia tak tahu nak buat decision. Dan kadang-kadang dia terlalu banyak ni tau. Terlalu banyak, dia banyak jumpa orang ni, orang kata boleh buat ni. Bila market jatuh, orang ni kata dia macam ni. Jangan buat macam ni, kau tak boleh, kau kena hold je sebab FA dia bagus. Kata dia, aku nak trade. Dah lah aku tak jaga money management. Aku dengan gaji aku RM5,000. Contoh gaji RM5,000, aku masuk dalam market RM5,000. Aku tak boleh nak invest benda ni lama sebab aku nak kena bayar kereta. Tak boleh. Okay, itu maksud dia, tak tahu nak buat decision. So korang kena tahu bezakan kedua-dua benda ni. Yang pertama adalah investing, yang kedua adalah trading. Korang kena tahu bezakan kedua-dua benda ni. Dua-dua benda ni. Ramai orang dia kecundang disebabkan 2 benda basic ni sahaja. Dia tak tahu. Dia tak tahu dia nak invest ataupun dia nak trade. Dia tak tahu kedua-dua beza ni. Okay, so itu poin yang ketiga. Kesilapan yang ketiga. Inilah maksud saya tadi, investing versus trading. Untuk investing ni dia lebih kepada orang yang dia nak dapatkan long term income. Sebab fokus dia, investing saya explain, fokus dia bukanlah tentang capital gain. Fokus dia lebih ke arah investment ataupun maksudnya kita fokus lebih ke arah passive income. Contoh, kita invest RM10,000. Tapi mungkin in return, kita bolehlah dapat mungkin RM1,000 sebulan. Kan? And then bolehlah, biarlah duit tu, kita punya capital tu naik turun, tak kisahlah. Yang penting kita punya duit, passive income tu jalan. Itu maksud investing. Yang kedua adalah trading. Trading ni fokus dia lebih kepada capital gain. Okay? Lebih kepada capital gain.
So capital gain adalah kita invest RM10,000, kita nak kalau boleh besok dia dah naik sampai RM12,000. Itu adalah capital gain. Untuk investing tadi adalah kita nak fokus ke arah passive income. So contoh kita ada RM1 juta, kita masukkan duit dalam RM1 juta. Bila kita dah masukkan dalam RM1 juta tu, setiap bulan kita akan dapatkan passive income berdasarkan kita punya investment tadi. Okay, so itu maksud dia passive income. Dua benda yang beza. Dan dia yang kesilapan yang kelima, dia tak gunakan function stop limit di dalam platform. Korang tahu tak apa tu stop limit? Siapa tahu apa tu stop limit function? Dalam saham kita tak ada stop loss punya function macam futures punya market dia tak ada. Tapi kita boleh gunakan sell stop limit untuk kita letak kita punya apa? Kita punya cut loss. Yes, betul. Tak tahu setting. Tak apa, Tuan Wu, nanti boleh je nak buka akaun akaun CDS Bursa Malaysia dengan kita orang. Okay, boleh, nanti saya bagi link. Right. Okay. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah dia tak punya hala tuju di dalam trading. Okay. Dalam trading ni kita tak boleh nak main sembarangan je. Nak masuk, aku nak beli ikut orang cakap ni bagus, orang cakap ni bagus. Orang yang jual signal tu bagi tahu boleh pergi, aku nak ikut membabi buta je. Tak. Okay. Dia punya terms macam ni je. Saya nak share satu benda. Okay. Untuk mengetahui korang semua, saya tengah ambil sertifikat sekarang. Sertifikat di Elliott Wave International. So kita ada banyak networking session dengan rakan-rakan lah daripada Indonesia, Russia, ada juga, dan lepas tu kita ada rakan daripada US juga. So kita banyak buat networking. So bila kita buat networking, so kita ada nampak kita banyak belajar benda lah sebenarnya. Kita banyak belajar benda. So hala tuju ni dia lebih kurang macam ni. Nak buat korang faham kan? Dia senang macam ni. Contoh, korang nak daripada Perlis nak ke Johor sebenarnya, okay? Daripada Perlis nak ke Johor sebenarnya adalah salah satu sebuah perjalanan. Okay? Dalam perjalanan tu, kita memerlukan kenderaan untuk kita naik. Dalam kenderaan yang kita naik tu, okay, kita tahu sebenarnya di mana kita nak pergi. Melalui kita gunakan kenderaan tu. Kadang-kadang kita nak gunakan basikal, mungkin boleh. Kita gunakan basikal, tapi lambat lah. Mungkin kita nak jalan kaki, tapi lambat. Tapi kalau kita nak cepat, kita gunakan kapal terbang. Dan of course, benda tu memerlukan kos yang lebih tinggi. Tapi my point is, adalah penting sebenarnya untuk kita mempunyai hala tuju. Tapi kalau kita tak ada duit nak beli tiket kapal terbang, tak apa. Kita nak basikal pun boleh. Tapi yang penting kita sampai. Okay? Even sikit pun profit yang kita dapat, it's okay. Kumpul, accumulate benda tu sampai jadi. Okay? Katakan, target saya, contoh, saya nak capai 1 juta pertama, profit 1 juta pertama. So, kenalah be realistic, kenalah kita susun daripada awal. Contoh, aku nak mungkin bulan-bulan bolehlah profit maybe around RM1,000, tapi consistently. Okay, kalau loss, okay, aku tahu mana aku nak letak loss. At least mungkin aku nak loss lebih kurang RM200 je setiap kali trade. Okay, tak jadi aku buang, So aku akan cuba tempat lain. Itu maksudnya hala tuju trading. Okay, alright. So, korang boleh tengok sebenarnya tentang sumber rujukan lanjut yang saya gunakan untuk sampaikan kepada korang sebenarnya. Korang boleh tengok ataupun screenshot Korang boleh screenshot sebenarnya chart patterns after the buy. Okay, by Thomas and Bulkowski. Okay, dah screenshot, boleh tolong komen yes ke dalam. Okay. Alright. Okay, berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni? Okay. Berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni? Berapa ramai dapat idea yang lebih besar sebenarnya daripada apa yang dia belajar sebenarnya? Dapat Alhamdulillah. Okay, saya ada satu story sebenarnya. Siapa nak dengar story saya sebelum kita move kepada Q&A punya session? Nak dengar story? Pendek je, tak panjang. Okay, nak Okay, right. So pada minggu lepas ke? Sabtu lepas. So Sabtu lepas sebenarnya saya dijemput oleh seorang Datuk Insinyur, saya tak boleh sebutlah nama dia. Dijemput oleh Datuk untuk dia ada buat book launching sebenarnya di satu tempat ni.
sebuah hotel lah. Saya pergilah. So for the first time in my life, dalam hidup saya pergi book launching. Siapa pernah pergi book launching sebelum ni? Siapa ulat buku, dia pergilah. Okay, saya ulat buku. Saya suka baca buku. So bila saya pergi sebenarnya amazingly, bukanlah amazingly, saya networking agak kurang sedikit sebenarnya. So saya pergilah. Saya jumpa dengan ramai orang. And most of them are Chinese. So saya banyak networking dengan dia orang. So saya cubalah. Okay, saya banyak dengar sebenarnya, banyak belajar sesuatu benda in terms of business and then in terms of pemikiran. Okay, saya belajar banyak. Dan satu benda yang saya perasan sebenarnya dalam event tu bukan tentang book launching. Tapi sebenarnya yang saya belajar adalah tentang networking. Okay, networking. So bila kita ada networking yang bagus sebenarnya, okay, insya-Allah dia dapat menghasilkan net worth yang bagus. Dan alhamdulillah kita ada orang yang berminat untuk invest sebenarnya di dalam benda yang kita buat lah. Okay? So boleh dikatakan it's a part of networking. So sama juga macam contoh bila kita nak trade ni, kita tak boleh nak trade sendiri. Okay, kita tak boleh nak trade sendiri. At least kita kena ada rakan. Kita kena ada networking yang besar. Networking yang bagus. Networking yang supportive each other. Networking yang betul. Ada mindset yang betul. Ada knowledge yang betul. Follow orang yang betul. Okay, supaya kita boleh capai benda yang kita nak capai. Okay, alright. So dengan ini, thank you so much semua bagi yang join. So thank you so much. So saya akan pass kita punya session kepada Syaz. Cik Syaz. Terima kasih Zafri di atas perkongsian. Okey, kita akan masuk ke Q&A session. So kepada sesiapa yang mempunyai soalan kepada Tuan Zafri, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Syaz akan baca soalan anda sebentar lagi. Okay, Syaz, boleh tak nak ni jap? Boleh. Sorry. Siapa nak keep in touch dengan saya? Okay, right?